Minum arak kedai kafir, customer orang kafir, minum kasbet di kedai. Boleh ke kerajaan Islam ada hak nak larang? Guna. Baik. Tak sini. Mana besi tu ni? Baik. Dia kata kalau orang kafir dia minum arak di kedai orang kafir, yang minumnya orang kafir, adakah orang Islam, kerajaan Islam kena larang? Jawabnya tak. Kerajaan Islam ini dia tidak melarang orang kafir minum arak. Padahal minum arak itu hukumnya haram ke atas orang sekalian manusia. Faham? Sekalian nama manusia wajib makan yang halal, minum yang halal. Segala orang, tak kira apa agama. Sebab tu orang bukan Islam, jika mereka ini makan makanan yang haram, akan diazab. Kalau minum makanan yang haram, akan diazab. Cuma apabila mereka duduk di dalam negara yang dimiliki oleh orang Islam, maka pemerintah ulul amri tidak wajib mengenakan hukuman dan tidak dibenarkan untuk melarang mereka. Hanya mendakwah untuk meninggalkan ajaran mereka kepada ajaran Islam. Nah, jadi umat Islam, kerajaan Islam dibenarkan mengawal kegiatan-kegiatan tersebut. Faham? Cuma kalau dia nak buat berlebih-lebihan, maka kerajaan Islam berkuasa untuk menyekat. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya. Makan ikan kering dan ikan perkasam haram jika dicuri. Taklah kita buat sendiri, tengok cara buat. Kalau mau makan ikan kering, ikan perkasam itu, mu jeruk tu sekali dengan tahi dengan darah dia, tak siang dulu, maka hukumnya haram. Kerana najis itu akan merebak kepada isi ikan. Lepas tu nak buat ikan jeruk, ikan perkasam, ikan kering, kena siang. Buang darah dia. Ikan itu halal, tapi yang haram itu najisnya. Kita setuh ikan pergi pasar pak gitu, suci. Tapi kalau kita darahnya tu baik, kita pak bantangan darah, najis. Faham lagi? Maksud halal makan tu bukan makan seekor ke kembung dok siang. Maksud halal tidak wajib disembelih. Faham lagi? Bila mu nak makan, mu kena siang, buang tahi, buang perut, buang najis, buang darah. Itu haram makan. Allah kata audaman masfuhan, haram mu makan darah yang sedang mengalir tu. Jadi bersihkan ikan kering, letak garam, jemur. Bini saya romantik tapi jenis minta piti. Dan dia tidak mengeruh. Apakah hukum mengeruh? Dia kata bini dia sangat romantik, kasih sayang dengan suami, tapi suka minta duit. Dah bagilah dia minta. Kamu suami. Betul tak? Kan kita suami, kerja kita ini cari duit. Kerja isteri habiskan duit kita. Molek dah pergabungan tu. Kalau duk cari duit dia pagi pakai petang, tak ada tukar perabi, dak ke sewe namanya. Faham lagi? Daklah minta piti sama. Dah kalau tak mau nak nikah dengan perempuan yang tak mau minta piti, nikahlah dengan laki-laki. Betul tak? Dah dia beri minta banyak, beri banyak, minta sikit, sikit. Tak ada piti, tak sawi. Dah bila nak berhenti, dah akan berhenti. Siapa mati? Faham lagi? Pagi minta dah 30, petang minta pula 80. Faham lagi? Padahal bering kita tak dapat. Cuma kita nasihat. Kalau berlebih-lebihan, nak dia banyak-banyak kat tadi, widah. Tapi ada kok jenis tak boleh. Kalau tak wing ngamuk. Kalau tak wing ngaju. Kalau tak wing lah guru. Kubur yang sudah lama ratusan tahun, bolehkah letak kereta di atasnya? Jika kubur yang sudah tidak ada lagi di dalamnya dan sudah tidak dipakai lagi, bolehlah dibuat benda lain. Melainkan tanah itu tanah wakaf kubur. Tak boleh. Maksudnya kalau tanah wakaf itu tanah wakaf kubur, faham lagi? Boleh tanam mayat lain je di kubur itu. Kerana kubur itu dikira sudah tak ada. Beratus tahun. Faham? Tak boleh nak buat bangunan, nak buat apa, tak boleh. Padang permainan, playground, tak boleh lagi. Yang kata boleh itu buat bangunan dan sebagainya bukan tanah wakaf kubur. Tanah saja-saja terbiar gitu, bukan wakaf kubur. Ada kubur yang zaman dulu, atau kata kalau sudah tidak ada orang di dalam. Tak.
boleh buat bangunan lain. Soalan seterusnya, syarikat saya ada bagi tabel untuk update aktiviti setiap hari. Jika saya menggunakan tablet untuk keperluan lain, contoh macam main game, tengok YouTube, apakah hukumnya? Baik. Ginilah, kita kerja kerajaan ada komputer dan kita dibekalkan talian internet kerana urusan kerja. Boleh tak kita tengok benda lain? Jawabnya, kalau sikit-sikit itu tasamuh berlebih kurang dibolehkan. Kalau lebih daripada yang sepatutnya, maka kita sudah melakukan kesalahan. Kalau kita jadi majikan, adakah kita marah pekerja kita yang sudah selesai kerjanya, dia menggunakan wifi untuk tengok YouTube dan sebagainya? Kita tak marah lah, kerana kerjanya sudah selesai. Tapi kerja tak sudah pada tengok YouTube saja. Itu baru kita marah. Maka kalau orang lain marah, kita marah juga. Sama sajalah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita suka, orang pun suka juga. Kalau kita tak suka, orang tak suka juga. Ada orang yang menggunakan kemudahan tempat kerja melampau-lampau. Cuba mu jadi majikan, mu suka tak pekerja begitu? Tak suka lah. Dah mu jadi pekerja, pandai pun tak buat orang. Jadi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Soalan seterusnya, jika selawat kita sebut sallallahu, dapat pahala atau tidak? Kerana sepatutnya sallallahu. Dia tak apa, sebab pelak tak mulut kita. Baik. Dia kata, kita selawat sallallahu. Sad, lam, ada sadu. Sad datang sa. Kalau sin datang sa. Sad datang sa. Lam bukan datang la. Lam datang la. Tapi sallallahu. Ada orang sallallahu. Sallallahu. Faham? Yang sepatutnya salat. Sallallahu wa sallama alaihi. Tarawih contoh. Kan tarawih. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arah belakang sallallahu. Sallallahu. Patutnya sallallahu. Jawabnya, kalau kita sebut dengan sallallahu dan kita dalam keadaan pelat, hukumnya dikira selawat juga. Faham lagi? Cuma sebutan kita itu tidak fusahah, tidak fasih. Sebutan yang fasih solat. Sama macam Allahu Akbar. Alif datang A, bukan alif datang O. Faham? Jadi Allah, ada orang Allah. O tu kedai kopi O. Faham lagi? Soalan seterusnya, masa saya solat, saya rasa kurang satu rakaat. Bertambah satu rakaat, tapi masa saya rakaat, mari rasa dah cukup. Dan saya duduk tayat balik. Bila duduk, rasa kurang pula. Saya kena terus duduk ke, tayat ke, guana? Dia semayang rakaat yang terakhir. Solat asar. Faham lagi? Solat asar. Pak dah lah. Jadi tiba-tiba berasa ketiga. Faham lagi? Ataupun dia sudah sujud, dia bangun 3 ke 4. Faham? Maka 4 dah, ketiga. Dia pun 4 dah. 4 dah macam tayak. Bila bahaya ketiga. Jadi kalau pak ketiga, hukumnya 3. Wajib kena berdiri semula, baca Fatihah, rakaat, i'tidal, 2 kali sujud, tayat akhir, sujud sahwi 2 kali, baru salam. Saya nak hantar anak saya selepas sesi persolahan hingga lepas asar. Malam mengaji, baca buku pula di rumah. Adakah tindakan saya seperti memaksa anak saya? Siang sekolah, petang baca, ada tambahan sampai pukul 4. Malam dia suruh mengaji, kemudian baca buku lagi. Adakah dikira paksa? Setiap ibu bapa, dia akan kenal dengan anaknya sendiri. Ada anak yang suka begitu. Dan ada anak yang tidak mampu. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Faham lagi? Kerana minda budak-budak tu. Kita nak skor tu, nak kejar ke skor tu, sampai letih budak.
Faham? Dari pagi sekolah, lepas tu tambah lagi sampai ke asar. Balik tu sekarang suruh baca buku pula, suruh buat kerja pula. Kalau budak yang mampu silakan. Budak yang seronok begitu silakan. Nak budak yang keletihan jangan kita paksa. Nampak? Kita dulu sekolah balik tengah hari. Besar bergeguk betih bulu. Anak kita kecil ni darjah 1 tu balik pukul 5 petang. 6.45 turun dah. Soalan seterusnya. Suami suruh buat air, isteri suruh suami tunggu dulu sebab nak mengaji. Dosa ke tak? Jawabnya, kalau suami suruh segera, tidak boleh terima ditangguh, wajib kena segera. Isteri tak wajib buat air suami. Faham lagi? Tapi bila suami suruh, wajib taat. Setiap yang suami suruh, yang tidak haram, wajib taat. Faham lagi? Dia gitu. Jadi dah mu tahu lakimu. Nak boleh tak tangguh? Tak apa. Dah tak apa. Tak boleh kalau tangguh ngamuk. Kena buat. Kita nak jawab kau ni dah lakimu kau tak reti. Ada suami tak ada hak. Buat air nanti jak ada smoker lagi. Okey, ada suami gitu tak? Ada suami tak boleh. Muka apa aku suruh air buat adu jadi kita nak tahu mana perangai suami. Ada suami yang lembut ke dia. Masa buat faham lagi? Waktu barak tu masa buat bingung tu bini nak buat kedok padang lah. Padang muka pun. Jadi gini, sepatutnya apa saja pun tinggal dulu. Nampak? Tinggal dulu. Kerana apa? Kerana ada beberapa riwayat yang menyebut iza da'a rajulu imra'atah. Nampak? Fal ta'tihi walau kana 'ala tanur atau kama qala. Apabila seorang suami memanggil isterinya, maka segerakan datang kepadanya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Tengok sibuk tu. Tengok goreng ikan. Mari jap. Lepo. Sodek. Piu. Pergi kat laki. Itu yang terbaik. Betul tak? Tengok giling lepo. Mari jap. Biu. Lepo. Lepas tu giling. Pang. Lopak lagi. Itu perempuan yang solehah yang terbaik. Betul tak? Tok guru kita dululah tahun 90-an. Jadi kita pergi rumah dia ziarah. Jadi rupang dia bawah tu, belakang rumah bawah. Jadi nak suruh buat air, tok guru ni nak suruh isteri dia buat air, dia buat kan dia katak latar. Gitu ke? Lepas tu dengar, ya. Air 2 ada orang mari. 5 minit sampai. Kita pergi lama pula lepas tu. Ya kita kok. Ya. Dia bukan ya selalu bunyi dia berlari daripada belakang. Duk berlari. Kau atas papang, rumah papang. Nampak? Bini kita ni acur meja. Dak uap-uap dak mari-mari. Faham lagi nak? Dan yang ngadak tadi besing, mak ayah panggil. Panggil mak datang ni. Lelah kita jadi ayah. Tu nak orang ni tak? Perempuan solehah. Betul tak? Perempuan solehah ni serba-serbi jadi. Muka tak comel ni tapi kita kau tengok kau kenal, kau tengok kau suka. Betul tak? Muka comel tapi dah mulut macam poker. Nampak tak? Kena cerak. Soalan seterusnya. Memada atau tidak kita pakai peletup muka, kita menguat tanpa menutup mulut. Tutup mulut dengan tangan. Walaupun pakai peletup muka. Kerana keluar pada khilaf ulama. Nabi kata man tasa'aba falyadha fihi ala famih. Barang siapa yang menguat, letakkan tangannya di atas mulutnya. Fa inna syaitan yadkhulu au kama qala. Kerana syaitan dia nak masuk. Jadi kalau kita pakai topeng dah, boleh jadi dia tak masuk dah, sakut topeng. Tapi kita amalkan juga dengan hadis, buat kat mulut kita. Faham lagi? Soalan seterusnya. Orang yang hadir ke kuliah masjid surau dipanggil hadir majlis ilmu. Kalau orang yang dengar kuliah tapi dari rumah, speaker surau, live Facebook, masuk dalam hadir majlis tak?
Dia kata kalau kita duduk dalam majlis gini, duduk dalam surau, duduk luar, mari dalam majlis lah. Dikira duduk dalam majlis ilmu. Dah kalau orang tengok live di rumah, orang tengok CD je, YouTube saja, orang itu tidak dikira hadir majlis ilmu. Kena faham benda makna majlis. Dia ada perkataan jalasa. Tambah huruf mim. Tempat duduk, jalasa duduk. Nak jadi tempat duduk Arab ni dibuh mim depan. Jadi majlis, tempat duduk situ berkumpul. Perbuatan tu nama sajadah, sujud. Nak nama tempat itu tempat orang pergi sujud, dibuh mim depan jadi masjid. Okey? Itu spelling Arab. Faham? Daripada jalasa duduk. Nak jadikan tempat orang duduk-duduk, letak mim majlisun. Tempat orang sujud semayang sajadah. Faham? Bubuh mim depan masjid. Jadi apakah kelebihan? Kita hadir, dapat ilmu kita lain daripada yang orang tengok live? Tak, sama saja. Yang live pun dengar sama dengan yang datang dalam majlis. Cuma kelebihan datang dalam majlis itu lebihlah. Mereka boleh iktikaf, boleh semayang, boleh solat berjemaah, boleh silaturahim. Betul tak? Banyak lagi kelebihan. Tapi sekurang-kurangnya orang yang tengok live, mereka dapat ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Ibnu Majah. Menuntut ilmu fardu atas orang Islam. Jadi mereka walaupun tak hadir, mereka tengok live. Atau rakaman. Live yang tertunggak dan sebagainya. Ilmu dapat tak? Dapat. Kalau orang cerita yang datang dalam majlis cerita tentang sembahyang, dia tentang sembahyang sama je. Dan kadang-kadang dia dapat lebih ilmunya. Sebab apa? Sebab dia tengok daripada awal pakai kaki, tak klik. Orang yang datang dalam majlis dia tubik. Kecing. Faham lagi? Contoh. Cuma kita melangkah ke masjid, melangkah ke musalla, kan ada janjian dalam hadis, setiap langkah itu mengkafarahkan dosa. Kita jumpa, kita bersalaman pula. Nabi kata, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahumma ma taqaddama min dzambi ma lam yatafarraqa." Jika ada dua orang Islam bertemu keduanya lalu berjabat tangan, buat tangan gini. Tadi mari jumpa buat gini. Lagi kita nak balik, kita buat gini pula. Contoh. Allah ampunkan dosa kedua-dua tuang tangan ni. Takkan dua tangan tuang saja. Dia salah seorang dia. Tu tak bersihat otak dia sendiri salah. Faham lagi? Dua orang lah. Kedua-dua tu Allah ampun segala dosanya. Bila tu ampun? Ampun. Selama belum yatafarraqa, sebelum selesai majlis. Bila selesai dah majlis, ni motor balik tangga ke jalan kemudian, ni motor balik pagi saya balik, habis dah keampunan dosa. Maksudnya dah 450 dosa apa. Faham lagi? Itu banyak kelebihan hadir majlis. Jadi kalau kita tidak ada kemampuan hadir, sekurang-kurang kita sudah dengar live dan sebagainya, mereka sudah mendapat ilmu, dan orang yang niat nak cari ilmu itu datang rahmat di dalam hati mereka. Faham? Soalan seterusnya, apakah makna rukun qauli? Ramai orang yang tidak tahu. Rukun qauli, rukun itu makna perkara yang kalau kita tak buat tak boleh. Contohnya kita tak rakak, tak sah mayang. Walaupun kita baca Fatihah sedap. Kita baca Fatihah 7 lagu. Atau kita takbir kuat, siapa dengar di Turki. Takbiratul ihram Malaysia ni di Turki dengar lagi kuatnya. Tak sah juga. Kenapa? Tak rakak. Kerana rakak itu rukun sembahyang. Sebab tu makna rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itulah perkara yang mesti ada untuk mengesahkan satu ibadat. Tak ada dia tak sah. Dan mana qauli al-labzu minas saw, lapah yang mengeluarkan suara. Sekurang-kurang al-isma' bi nafsi, dengar di telinga sendiri. Ada berapa rukun qauli dalam sembahyang? Ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, memberi salam. 5 ni mesti dengar di telinga. Sekurang-kurang Allahu Akbar. Perlahan sah dah. Yang tak sah tak dengar. Itu bukan Fatihah. Fatihah wajib berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mesti bunyi. Berbunyi itu dipanggil qiraah.
Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang lam yaqra, tidak qiraah. Faham lagi? Kedudukan jari kita dalam sujud macam mana? Kalau silap sah tak sembahyang? Ketika sujud, tak wajib kita lipat jari ni. Tapi ramai orang salah faham. Dia kata wajib lipat masa duduk tahiyat. Masa duduk tak wajib lipat. Duduk tahiyat awal, kaki ni sunat lipat. Tegak tapak kaki kanan, sunat lipat. Duduk tahiyat akhir, tegak tapak kanan, sunat lipat. Bukan wajib. Yang wajib lipat begini ketika sujud sahaja. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak ibadat istiqamah? Jangan buat banyak. Buat sikit je. Buat sikit je. Kita sebut astagfirullah 30 kali sehari contoh. Baru dapat istiqamah. Ni bahan 3,000. Memang semangat 2 minggu. Lepas 2 minggu 3 bodoh. Jadi sikit-sikit. Lepas tu tambah. 30. Lepas 5 bulan dah maintain 30, 50. Faham? Dan kita tidak jemu. Soalan seterusnya. Ada kawan kata hidayah tak sampai lagi pada dia. Hidayah ni kena cari ke macam mana? Ada orang suruh sembahyang, dia kata tak apa, tak sampai hidayah lagi. Hidayah tu maknanya petunjuk. Maksudnya orang tu tahu tak orang sembahyang ni orang yang selamat. Tahu dapat dah hidayah. Mu tahu tak sembahyang itu perintah Allah. Tahu tu hidayah. Kena pergi hidayah tu maknanya surah hidayah. Faham tak lagi? Mu tahu tak kalau tak sembahyang itu masuk neraka? Tahu hidayah tu. Orang macam ni dia tidak ada taufik. Sebab itulah kalau kita dengar orang berceramah, lah kali dia kata wabillahi hidayah wa taufik atau wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah saja taufik dan hidayah. Dua benda yang berbeza tapi berkaitan. Hidayah makna nampak kebenaran jalan itu. Nampak kebaikan jalan itu. Taufik itu ada kekuatan untuk berjalan bersama-sama. Orang nak pergi ceramah, nak pergi kuliah, parking kat rumah dia banyak-banyak motosikal apa semua kan. Dah ramai sangat. Dia tanya pergi mana bang? Pergi kat orang ceramah. Sejik. Bagus. Tuan rumah tu yang tanya tu dia tahu tak bagus pergi kuliah? Tahu tak? Dia pergi tak? Dia tak pergi, tanya saja. Dia dapat hidayah tapi tidak ada taufik. Apa makna taufik? Qalbu qudrah li taatillah. Tidak ada kekuatan Allah beri ke dia untuk taat bersama-sama melakukan perintah Allah. Nampak? Jadi semua orang ada hidayah. Orang isyak ada hidayah. Faham lagi? Kekuatan dia tak ada untuk berjalan. Soalan seterusnya. Hukum isteri cakap kasar dengan suami. Tak apa kalau suami suka. Masalahnya suami suka tak isteri cakap kasar? Suka tak? Tak ni. Kerana apa? Kerana menyakitkan hati suami itu haram. Dia dengan ayah dia, dua beranak. Ayah dia marah sangat kalau dia cakap bergaduh. Ayah dia kalau nak cakap dengan ayah, dia pesan anak-anak kena jekah ayah. Tu tak apa lah. Tapi ada tak ayah gitu? Faham lagi? Jadi kalau anak jekah ayah ibu bapa, sakit tak hati kedua ni? Sakit, di situ berdosa. Allah kata wala tanharhuma, jangan mu jekah ibu bapa mu. Kerana pada adat kebiasaan manusia yang normal, dia kalau orang yang bawah pada dia, porak dia, anak cucu dia, tinggi suara dengan dia sakit hati. Jadi menyakitkan hati itu haram. Jadi tak boleh. Melainkan ketika darurah, boleh kita tepik dengan laki kita. Contohnya ular mari ikut belakang, terus sela. Laki kita tak sedar. Duduk nyanda atas gerai, terus sela mari ikut belakang. Jadi bini duduk trauma. Kalau tepik, ustaz kata haram. Bini pun kata, abang, ular. Bawa bahan mati. Mati terus untuk lelaki. Itu silap lah. Mu darurah boleh aja kau. Biar nambung, ular-ular nambung. Hukum bela kucing dan kucing itu berak di rumah jiran. Boleh jika jiran tu suka. Dan jiran suka tak? Tak suka Bila tak suka, tuan binatang mesti membersihkan kotoran pada
permis orang. Itu fiqh syariat Islam. Faham? Kambing dia khabar atas rumah sebelah. Khabar atas kereta rumah sebelah. Kawan tu baru beli mai pergi. Faham lagi? Yang parking bawah kok naka, kambing tengok ada molek bawah kok naka. Pak kami rapat, cabut wiper dia datang. 20 ya sebelah. Wajib tuang kambing ganti. Kambing tak wajib ganti. Faham? Bini orang tu pergi beli pasal tani, buat baliklah pokok bunga matahari, comel ingat nampak kemang ngepok. 30 ya sepasu. Faham? Boh lah orang pagar. Nampak kambing tu lalu ke depan, bunyi sriah gitu, tak ada bunga. Faham lagi, palang mulut kambing tu. Maka 30 ya tu tuang kambing wajib bayar. Faham lagi? Wajib bayar. Jika tuang kambing tu tak boleh bayar, jadi zimah lekat hutang sampai mati. 30 ya bunga ni. Dan bila mati tuang kambing, tak boleh bagi saka. Kena cabut 30 ya dulu, bayar hutang tuang bunga matahari kambing dia kekoh itu. Faham lagi? Baru boleh terekah. Sebab syarat sah terekah, bayar hutang agama, fidyah dan sebagainya, kemudian hutang manusia. Baki baru terekah. Tu jaga boleh binatang. Faham lagi? Hukum orang Islam turut serta dalam upacara agama orang kafir tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kacau orang bukan Islam. Sebab tu dilarang orang Islam ini masuk dalam tempat ibadat orang kafir. Dia antara hikmahnya, kadang-kadang orang yang masuk dia tak tahu adat-adat orang kafir itu macam mana dengan berhala mereka. Dia masuknya nganjingnya apa, nyewak goranya apa, sakit hati orang kafir jadi peperangan dan sebagainya. Lalu dilarang orang Islam itu masuk dalam berhala, tempat-tempat berhala. Ada orang yang masuk diam tu okeylah. Orang masuk nganyi letak kaki atas berhala dan sebagainya. Sebab tu dilarang orang Islam. Dia masuk tempat-tempat ibadat orang kafir. Kerana tak tahu bagaimana adab-adabnya di dalam sana. Faham? Jadi nak menjaga mana keharmonian masyarakat, maka Islam melarang. Bab-bab agama, mu jangan kapur orang kafir, biar dia uruskan. Itu agama dia. Kita jangan kacau. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kita berhenti pukul 9. Saya seorang rider food panda. Nak hantar order kepada customer, order tersebut kena cancel disebabkan situasi customer yang tidak dapat dikesan. Apakah hukum kalau rider makan makanan tersebut? Kalau nak hantar kat kedai balik, adat tu tutup atau ada tak cadangan untuk buat makanan tersebut. Makanan siapa? Makanan orang yang order, dia bayar lagi, bayar dah. Tapi dia tak ada, dia tak terima order. Rumah pun tak ada dan sebagainya. Maka benda begini, kalau kita pulangkan balik ke ofis kita, adakah dimakan atau dibiarkan rosak? Kalau dibiarkan rosak, boleh makan. Faham lagi? Tiba-tiba esok jumpa tuang dia, maka wajib kena ganti balik. Macam kita jalan-jalan, jumpa ondel-ondel, sebuku jatuh, berlepok jatuh tepi tu. Faham? Takkan kita nak elang setahun. Nabi kata, arif wa haula. Kalau mu jumpa barang jatuh, kena elangkan setahun. Itu maksudnya barang yang tidak berubah. Cicing, subang, gelang, baru setahun nak elang. Dan ni ondel-ondel setahun. Dan ini ondel-ondel jadi ball bearing. Faham lagi? Jadi bila tengok tak ada orang mari, boleh makan ondel-ondel sebuku. Tiba-tiba 5 hari lepas tu kita baca dalam Facebook, hari yang sangat menyedihkan, kehilangan ondel-ondel sebuku. Faham lagi? Oh dia ni, kok dia ni rupanya. Faham? Kita PM dia, minta halal, dia kata tak halal, 3 ya kena bayar. Wajib kena bank in 3 ya. Kerana kita telah makan. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bolehlah kita lukis wajah Nabi? Haram, dosa besar. Kerana kita berdusta. Faham lagi? Dan wajah itu pula akan dipermain-mainkan oleh orang-orang yang tidak menghormati. Betul tak? Dia pergi lokeh muka Nabi, lepas tu ada orang kata boleh lokeh. Tak pergi punah. Muka kita ada Nabi pun penuh lah TikTok. Faham lagi? Jadi apa? Jadi stiker jadi apa? Apa tahu lagi kalau ni Nabi sungguh. Kalau dusta, tercemar tak boleh, haram. Bagaimana Aisyah menikah dengan Firaun? Aisyah tu Islam.
Firaun itu kafir. Oh, siapa ke Asia Firaun dia cerita. Nah. Jadi pernikahan mereka itu bukanlah sama-sama Islam. Asia itu menerima Islam. Nak menerima tauhid. Selepas dia sudah menjadi isteri Firaun. Faham tak lagi? Soalan yang terakhir pada malam ini. Bolehkah kita mengambil barang-barang yang di apa benda ni kita jumpa di barang-barang tempat pembuangan sampah ni? Belum jawab lagi. Dia kata jumpa kat tong sampah boleh ambil jika barang itu pada ghalib memang orang buang. Yang tak boleh ambil barang itu ghalibnya orang tak buang. Orang panggil terbuang. Tak boleh ambil. Faham lagi? Subang 2 betuk, rata 3 orang. Adakah barang tu orang buang? Doa terbuang. Kena faham baik. Orang buang dia tu ada katil. Nampak cabut dah bahagian bawah tu, ribuh kat atas sampah. Faham? Biasanya orang buang ke terbuang? Orang buang boleh ambil. Faham lagi? Tu panggil hukum urus. Urusnya ada adatnya orang tak sini orang tambah dah tu. Tapi kalau pitis beban. Nak 50,000 ikat kereta, mudah siapa? Orang buang. Buang warna 50,000. 300 pun bertetok nak borang berim. Ambil duit anak dan niat nak ganti balik boleh ketika perlu. Tapi jangan buat suka-suka hati. Bahan pitih anak tu kau spoiler. Itu keperluan hajat saja. Suami suka bohong, suka cakap besar. Isteri sangat memahami. Sering pura-pura dalam hati, Allah je yang tahu. Kena sabar kerana suami isteri itu penasihat. Dia dapat suami kaki pelawak cakap. Faham lagi? Nampak tak? Dia orang yang kalau pelawak tu kita ni ada pelawak. Siapa sini tak rajin pelawak? Cakap tangan, aku nak selfie dengan dia. Tak ada tak? Tapi jangan selalu pelawak. Selalu pelawak tu sampai Allah panggil dia kazab, bapok bong. Kalau orang yang lebong sekali biasalah tu. Tapi kalau asal cakap lebong, orang panggil pok bong. Faham lagi? Tengah-tengah minai, mana datang pok bong lagi. Nampak tak? Dia dah duduk tu lebong tu. Tapi jangan. Tapi dia dapat suami suka berbohong. Jadi tak salah suami, salah isteri. Siapa suruh nikah dengan dia? Faham lagi? Kenapa? Mudah cek dulu. Kita beli kasut, lepas tu balik pakai ketak sakit. Nalah habis mekok belakang. Salah kasut ke salahmu? Salahmu. Dah mu dok teh. Dok teh dah pasal kita tengok kenang selalu. Waktu kena tengok orang lelaki kalau dia masuk meminang kita apa semua. Jangan tengok muka, jangan tengok kereta. Kita kok gostam baby. Baby. Faham? Tengok Honda Civic, Honda City. Honda City orang minta nak lara menerak atau naik mak. Faham? Ni cakap lebong, cakap besar dan sebagainya. Cek molek suami kita kan. Walaupun kenal dah kala kasut, masuk lu jalan, ketik kasut kedok. Tanya orang. Ni orang ni kerja sini jumpa majikan dia, pengarah lah, manager lah. Ni kenal ni orang ni ada kerja sini sungguh. Dia kata dia punya pegawai yang ada kerja tapi jaga je. Tahu dah pelawak. Cek dulu baru nikah. Sebab apa? Sebab suami. Kalau kawan tak apa. Kawan, kita salah kawan dalam grup WhatsApp, boleh live group. Boleh remove prank. Lagi. Tahu tak? Boleh block, boleh ban. Dah kalau nikah dah, boleh block. Cek molek dulu, Jadi kalau dah begini dan nasib menjadi bubur, nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat pesan. Abang dah baik jadi duk pelawak lama malu dengan kita. Apa orang banyak dah orang khabar kita, apa lelaki mengkahi pelawak nak cakap. Jadi segang kita. Nasihat kita. Orang suka pelawak ni yang kelakar dia, dia tak sedar orang tahu dah dia pelawak. Dia dah ingat orang tak tahu. Orang awak dok orang malas nak kerak. Padahal awak tahu dah apa pelawak. Tu situ siang dia. Orang yang selalu berbohong, sekali dua berbohong orang tak cang. Faham tak? Tapi kalau sama-sama orang takak tak? Takak tak? Dan orang tahu tak? Ramai orang tahu dia ni menipu.
Dan yang sedihnya dia tak tahu bahasanya orang sudah tahu dia tu bapak penipu. Oh tu nyanyi. Dia duduk gaya lagi ya. Padahal tahu dah. No, kenapa bapak penipu. Dia kok sikat rambut, mandi, kemas apa semua. Turun rumah tengok bapak penipu. Siang dia. Itulah sampaikan berita itu kepada bapak-bapak penipu. Supaya berhentilah menipu. Kerana apa? Kerana yang paling kelakar, mu tu orang tahu belaka dah menipu dan mu ingat orang tak tahu. Soalan yang terakhir pada malam ini. Tadi akhir dah, bila nak balik dah tahu. Ini yang sebenarnya akhir lah. Hakikatul akhir hahuna. Orang yang berubat pergi ke tukang sihir, adakah haram? Baik. Dengar baik-baik. Sihir haram. Dan tidak jauh daripada syirik dan kafir. Percaya kepada kekuatan kuasa syaitan. Sihir ni syaitan lah. Faham tak? Iblis lah. Boleh memberi manfaat dan mudarat. Itu syirik namanya. Kita ni Islam agama tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maksud tauhid mensatukan. Semua satu saja. Faham? Tiada Tuhan, satu saja. Allah. Yang menurunkan sakit Allah. Yang menyembuhkan Allah. Yang menjamin rezeki Allah. Yang beri rezeki Allah. Yang beri manfaat Allah. Menolak mudarat Allah. Tak ada orang lain, semua Allah. Yang jamin masa depan kita dan anak-anak Allah. Yang menghidup Allah, mematikan Allah. Yang mencabut nyawa, yang mematikan, walaupun yang mencabut nyawa itu malakul maut, yang mematikan itu Allah. Semua Allah, 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 Allah. Itu baru satu. Tapi kalau ada lain yang boleh yakin boleh memberi manfaat dan mudarat, dia sudah menduakan ketuhanan. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata, man atakahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang pergi kepada Tok Bomo yang sihir. Tok Bomo biasa tak apalah, hak jenis sihir. Jenis kahin. Kahin ni sihir atau jenis ramal. Ramal nasib. Tidak diterima semayangnya 40 hari. Tu dia tak percaya. Dia cuma pergi je. Ra'i kawan-kawan. Kata, mari tengok kau berubat. Dia pergi attack lah. Dia tak yakin. Dia tak percaya. Pergi saja. Duduk dalam majlis je. Nak tengok. 40 hari tak terima semayang. Imam Nawawi kata 40 hari ni dia wajib semayang juga walaupun tak terima. Dan akhirat lepas daripada tuntutan kewajipan semayang. Syarat kena buat juga 40 hari ni. Tapi pahala tak ada. Faham? Orang yang pergi buat, Tok Umar kata gini, balik ni mu tanam benda ni bawah rumah dia. Mu tanam besi ni kat kedai dia gini. Faham lagi? 3 hari tutup lah kedai. Orang tak masuk lah kedai. Hari ketiga. Contoh. Dia pun balik, dia tanam. Buh biar kedai orang. Contoh, dia ikut Tok Umar tukar sihir tu suruh. Jadi hari pertama orang masuk gila kedai. Dia percaya tak ke sihir tu? Percaya tak? Doa. Hari kedua orang masuk lagi lah kedai. Beli melalui dia. Dia percaya tak lagi ke sihir tu? Doa. Hari ketiga tak ada seorang masuk. Hari pagi pak petang. Yakin tak dia? Situ jadi kafir. Sebab tu Nabi sambung hadis. Nampak? Fa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka bila dia telah yakin dengan sihir itu, dia telah kafir dengan Al-Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Faham lagi? Tu nyanyi nak main-main sihir. Dia seronok dah sihir orang, khenat orang, sakit orang dan sebagainya tak. Dia sudah keluar daripada Islam. Jika dia yakin sihir itu boleh memberi manfaat atau mudarat. Biasanya yang khenat orang ni digunakan orang tukang sihir, orang yang dia nak khenat itu berlaku sakit dan sebagainya, dia yakin dengan Allah ke masa tu ke yakin dengan tukang sihir? Faqad kafara, dia telah menjadikan kafir, telah kufur. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita dapat ambil pengajaran daripada majlis kita pada malam ini. Allah manfa'na ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.